Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama berhimpun sekali lagi pada malam ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat keberkatan, rahmat dan juga keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua yang bersama pada malam ini, baik di ruangan Facebook audio kuliah ataupun di ruangan TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Dan seperti biasa, teruskan share video ini. Mudah-mudahan ada ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teruskan menonton dan teruskan follow. Bagi yang belum follow Ustaz, dipersilakan. Mudah-mudahan ada kebaikan-kebaikan, ada benda-benda elok lah yang boleh kita kongsikan, insya-Allah. Waalaikumsalam kepada semua yang baru masuk, yang baru memberi salam, yang baru melihat wajah saya ini. Tiba-tiba kan. Terima kasih banyak ya. Harap-harap tidak jemu, tidak bosan setiap malam kan. Wajah saya je yang muncul dekat skrin anda, dan juga ustaz-ustaz lain jugalah kan. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kita, insya-Allah. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, awal-awal dah masuk soalan macam mana kita nak istiqamah. Istiqamah ni Ustaz dah sebut. Rasanya video Ustaz dah post ke belum soalan pasal istiqamah ni kan. Istiqamah ni maknanya satu benda yang senang disebut tapi sukar sedikit untuk buat. Dia kena betul-betul pegang dengan, orang kata pepatah Melayu kita lah, alah bisa tegal biasa. Macam tu kan. Istiqamah ni makna berterusan, berkekalan, berpanjangan. Walaupun benda yang kita buat tu mungkin sedikit-sedikit, tapi istiqamah, berpanjangan, berterusan. Macam tu. Baik. Jadi macam mana nak istiqamah? Kita kena buat tiap-tiap hari. Mula dengan sedikit. Lepas tu kita disiplinkan diri. Contoh, lepas subuh aku kena baca Quran satu muka surat.
Sikit lah tu. Sebab Quran ada 604 muka surat. Kan? Sikit lah maknanya satu muka sehari. Sikit. Tapi disiplin. Lepas subuh je satu muka. Lepas subuh satu muka. Pelan-pelan. Orang kata pelan-pelan kayu. Macam tu. Lepas tu ambil pula lepas asar ke contoh atau lepas zuhur, aku kena istighfar 100 kali. Disiplin. Dia kena kunci istiqamah ni disiplin. Saya pun pandai cakap aja. Saya pun kadang gelong juga. Kan? Saya pun kadang-kadang terlajak juga. Kadang-kadang tak mampu nak istiqamah juga. Tapi bila dah orang tanya cara, kita beritahulah. Macam tu kan. Baik, itulah lebih kurang. Maknanya disiplin diri itu sangat penting. Sangat penting. Macam mana solat mendisiplinkan kita dengan time management. Maka begitulah istiqamah mesti ada disiplin yang cantik. Betul kan betul iman kita kan turun naik. Memang tajuk kuliah malam ni apa Ustaz? Sebenarnya belum start lagi ni. Saya dah terjenguk-jenguk soalan. Jadi iman kita memang dia up and down, up and down, up and down, kan? Sekejap naik, sekejap turun. Ni tengah dengar kuliah ni, naik kan? Sekejap lagi kan buat kerja lara sikit, di graf tu menurun sikit. Lena pula mimpi toyol kan? Lagilah macam-macam. Jadi sebab itu ibu-ibu yang dirahmati Allah, tuan-tuan sekalian, okey, saya nak kuliah dulu, bagi saya ruang kuliah dulu. Nanti mana ada soalan-soalan tu yang boleh saya celah-celah, saya cuba celah. Kalau sempat saya cuba jawab lah, ya. InsyaAllah. Baik, malam ni saya nak perhabiskan. Perhabiskan. Terima kasih sahabat yang bagi gift tadi. Saya nak perhabiskan ni hadis kita baca dah berminggu dah ni, tak habis-habis lagi, kan? Saya nak perhabiskan malam ni tentang keindahan Al-Quran, bagaimana perlunya kita bergaul, bersahabat dan mendekatkan diri dengan Quran. Tajuk kita malam ni keindahan Al-Quran. Jadi sekali lagi Ustaz ucapkan terima kasih banyak pada semua sahabat-sahabat Facebook, sahabat-sahabat TikTok daripada Malaysia, daripada Singapura juga ramai, daripada Indonesia, daripada serata dunia lah, sampai ke kutub utara, kutub selatan tu, kalau ada yang menonton dalam menggigil sejuk tu, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih Pak Ngah. Tengok DP Pak Ngah dah tukar kali hijau. Hijau terang, dah tak ada muka dah, kan? Hijau saja. Baik, saya nak perhabiskan 2 lagi poin tentang Quran. Baik, semalam kita dah bincang 2 kan. Nabi kata, saya ulang sikit yang semalam. Nabi kata, man qala bihi sadaq. Siapa yang bercakap dan berhujah dengan Al-Quran, maka hujahnya pasti benar. Siapa yang berhujah, yang bercakap menggunakan dalil Al-Quran, pasti hujahnya itu benar, kata Nabi. Tak ada dakwa-dakwi lah, memang confirm betul kalau dia berhujah dengan Al-Quran. Yang kedua kita bincang semalam, waman amila bihi ujir. Siapa yang beramal dengan Al-Quran, dia akan diberi pahala oleh Allah. Allahu Akbar. Dan saya dah huraikan sedikit, diberi apa yang maksud beramal dengan Quran, antaranya belajar membaca Al-Quran. Belajar membaca Al-Quran, kita baca Quran, kita memahami makna-makna ayat Al-Quran, kita mentadabbur, menghayati intipati Al-Quran. Itu semua istilah untuk beramal. Dan lagi hebat, kita boleh cuba menghafaz Al-Quran atau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Itu maksud beramal dengan Al-Quran.
Nabi kata siapa yang beramal dengannya, dia akan dapat pahala. Ujir maknanya upah. Ujrah. Sebab tu kalau di Mesir, teksi dipanggil ujrah. Ataupun memang sana pun dipanggil teksi juga, tapi setengah-setengah tempat dipanggil ujrah. Kereta sewa dipanggil, kan? Ujrah tu macam bayaran lah. Macam tu. Okey, sambung yang terakhir untuk malam ini di bawah tajuk ini. Nabi kata lagi, wa man hakama bihi adal. Siapa yang siapa yang membuat keputusan berdasarkan hukum Al-Quran, maka adillah dia. Wa man hakama bihi adal. Siapa yang berhujah dengan Al-Quran ataupun berhukum hakam dengan Al-Quran, dia antara manusia yang adil di sisi Allah. Sebab apa dia iktiraf adil berhukum dengan Quran? Sebab tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat, adik-adik sekalian, Quran ini dia datang daripada Allah. Quran ini daripada Allah. Jadi siapa yang menggunakan Quran dalam mencari satu keputusan, maka adillah dia. Dia orang yang adil pada sisi Allah. Dia orang yang adil pada sisi Allah. Buku tu mesti legend. Apa tu? Kena pakai teropong sekejap. Rina. Memang legend lah. Dah koyak rabak kan. Koyak rabak ni kira legend lah. Dah berbalut-balut koyak dah. Macam kena gigit tikus kan. Lama dah buku ni. Cetakan pertama ni ini jilid pertama. Cetakan pertama tahun 91. Ada yang tak lahir kot lagi ni, tahun 91 ni. Ustaz beli buku ni tahun 95. 1 hari bulan 10 hari Ahad tahun 95. Jangan main-main bang. Ada catatan tu, nampak tu? Ada catatan. Mana ni? 1 hari bulan tu. Mana ni? 1 hari bulan 10 tahun 95. Canggih tu. Berapa tahun dah tu? 95, 2005, 2015, 20 tahun dah kan? 2021, 26 tahun. Betul 26 tahun. Pak Ngah pandai bocor rahsia. Tahun 91 kita SPM Ustaz. Jangan bocor rahsia Pak Ngah, diam lah. Baik, jadi tuan-tuan, balik pada hadis tadi. Siapa yang berhukum dengan Quran, maka adillah dia. Kan? Adillah dia. Jadi sebab itu tuan-tuan, apa pun dalam hidup kita, referen kita adalah Al-Quran. Rojokan kita adalah Al-Quran. Ada yang umur 26 tahun. Kan? Sama umur dengan buku ni. Sama umur dengan buku ni. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, sebab itu saya, tuan-tuan, ibu-ibu wajib mensyukuri. Ya. Wajib bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saya nak kena baca sikit tuan-tuan dalam geng ni Facebook kita ni. Dalam geng Facebook kita ada 2 orang yang saya dapat kesan yang agak jauh kehadirannya. Yang pertama Kak Ida Muhammad daripada Liverpool, United Kingdom. Jap. Kak Ruby ni bukan. Saya ingatkan Kak Ruby yang daripada apa tu? Australia. Tu nama apa tu? Lama tak masuk saya punya live. Kan.
Tu dia guna nama lain, tapi nama betul dia Kak Ruby lah. Abang Hashim daripada Mata Ayak Perlis. Seronok orang Perlis tu. Boleh solat berjamaah secara merapatkan soft yang datang dari bumbung yang sama. Yang datang sebumbung boleh boleh semayang rapat-rapat tak? Kalau saya rasa sedih, baca Quran boleh membantu tak? Boleh sangat-sangat. Kan? Bila kita sedih, ingat Al-Quran itu adalah syifa'un. Syifa. Quran itu adalah obat bagi penyakit. Apa juga penyakit, especially betul saya sebut. Especially-nya penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit perasaan. Maka bacalah Quran. Sebab bila kita membaca Al-Quran, pasti menenangkan jiwa kita. Kita tu saya cakap besar sangat lah. Kita jangan sembang bergegar sangat. Tapi saya berani bercakap, bila kita dengar orang lain baca Quran, tak kira lah kita dengar dalam radio IKIM ke, kita dengar petang-petang kat surau masjid ke, ataupun kita dengar dalam TV tilawah Al-Quran, peringkat antarabangsa ke peringkat kebangsaan. Bila dia baca pula berlagu-lagu kan, Allahu Akbar. Kita tak faham pun. Kita tak faham satu habuk pun. Tapi jiwa kita rasa tenang dengar orang baca Quran tu. Dengar orang baca Quran. Sebab tu saya kadang suka juga bila buka YouTube, type Makkah Live atau Madinah Live. Makkah Live atau Madinah Live. Sebab kalau baca surah Ar-Rahman, kalau saya sedih baca surah ni, baca maknanya sekali. InsyaAllah surah Ar-Rahman pun terbaik. Semua surah Quran memang terbaik. Terima kasih Pak Ngah. Terima kasih banyak-banyak. Murah rezeki, panjang umur, amin. Baik. Apa tadi? Buka Makkah Live atau Madinah Live. Pertama, saya dapat melepaskan rindu dengan Mekah Madinah. Kan dapat tengok orang tengah tawaf, dapat tengok suasana Masjidil Haram, dapat tengok suasana Masjid Nabawi. Terima kasih ada syuhada. Dapat tengok suasana di persekitaran Masjid Nabawi Asy-Syarif. Allahu Akbar. Yang kedua, sambil kita tengok tu kan, kita pun diperdendangkan dengan ayat-ayat Quran. Kan sambil-sambil tu dipasang ayat Quran, kori-kori Mekah Madinah kan. Itu pun menenangkan jiwa. Betul, rindu tanah haram kan. Allahu Akbar. InsyaAllah lah ada rezeki macam saya wawarkan sebelum ni kan. Bila ada rezeki, kerajaan Malaysia atau kerajaan Saudi membenarkan umrah haji, insya-Allah, terutama umrah lah. Haji ni dia pasal dia kena ikut tabung haji kan. Terima kasih Kak Niman Nasih belanja mi. Jadi saya akan bawa jemaah pergi umrah, insya-Allah. Siapa nak ikut, jom. Bukan hari ni, sabar dulu. Tunggu bila semua dah cantik, dah urusan semua dibenarkan, insya-Allah ada rezeki, kita pergi sekali. Doakan saya sihat, panjang umur semua. Saya akan bawa tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Saya akan share pengalaman saya selama ini, dan sebahagian tuan-tuan segelintir lah mungkin pernah pergi dengan saya sebelum ini, maka dia tahulah macam mana saya membimbing umrah itu, haji itu kan. InsyaAllah kita cuba yang terbaik. Bukanlah saya pandai sangat, tapi kita cuba yang terbaik. Kan, insya-Allah. Terima kasih atas doa-doanya. Saya tak pernah pergi lagi. InsyaAllah kita pasang niat, doa banyak-banyak, ada rezeki satu hari kita dapat pijak tanah suci Mekah Madinah. Itu nikmat yang sangat terbaik. Alright, balik cerita Quran kita tadi.
Rindu sangat-sangat kat sana Ustaz. Allahu Akbar. Muhammad Zuhair pun sama, buka channel kan. Betul, bila kita tengok orang tawaf kan, Allah seronok rasa. Ustaz nak pergi nanti beritahu, insya-Allah, beritahulah, insya-Allah, insya-Allah. Jangan risau. Bila dah plan cantik nanti saya akan wawarkan dekat Facebook, dekat TikTok, kita akan wawarkan. Saya takkan tinggalkan anda semua. Kan? Insya-Allah ada rezeki kita pergi sekali. Insya-Allah. Baik. Jadi itu Quran kan, kita dengar boleh menenangkan jiwa. Apatah lagi kalau faham. Pak Ngah pun nak ikut, boleh Pak Ngah, no problem. InsyaAllah kita bawa. Mudah-mudahan dipermudahkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, itu nombor satu yang kita nak bincang sikit malam ni. Bila Nabi kata waman hakama bihi adal, siapa yang berhukum dengan Quran pastilah dia menjadi orang yang adil, insya-Allah. Ye dapat ikut ustaz. Belum lagi, sabar. Jangan nak ye dulu. Bawa tenang. Kan? Ini baru perancangan kita, ya. Perancangan Allah kita tak tahu. Kita doa yang terbaik, insya-Allah. Kan? Walaupun hati ni membuat-buat tuan. Saya last pergi lama dah, 2015. 6 tahun dah saya tak pijak kaki. Rasa lama sangat dah. Sebelum 2015 tu hampirlah setiap tahun juga kan, selang setahun. Waalaikumsalam Rahakal, terima kasih. Tak apa Kal, kita baru start 15-20 minit kan, kita ada masa lagi. Baik, itu nombor satu. Maknanya orang yang berhukum dengan Quran adil lah hukumannya, pasti adil. Sebab Quran ini wahyu, Quran ini mukjizat, Quran ini petunjuk, Quran ini asy-syifa, menjadi pengubat bagi manusia kan. Jadi ubat bagi manusia. Jadi sebab itulah tuan-tuan ibu-ibu sekalian, ini benda yang kita kena faham, benda yang kita kena reti. Saya ulang dah banyak kali dalam episod ini. Hebat ustazku. Tak ada hebat lah. Mana hebatnya, ramai ustaz-ustaz lain lebih hebat kan. Sikit-sikit lah kita ada pengalaman-pengalaman tu kita share lah. Ilmu yang saya ada sikit-sikit pun, bukan banyak benda ilmu saya ni, pusing-pusing cerita itu juga. Tapi tak tahulah macam mana tuan-tuan tak jemu-jemu pula dengar, itu yang saya tak faham tu. Kan. Tapi alhamdulillah lah, terima kasih banyak support saya selama ni. Terima kasih Afiq, support ustaz-ustaz lain juga kan. Alhamdulillah. Jadi kita gunakan medium ini, support kuliah-kuliah, program-program agama, program dakwah. Walaupun yang buat tu bukan ustaz pun kan. Banyak yang kadang-kadang bukan ustaz. Macam dalam TikTok ni saya kenal ramai. Kita punya friend-friend kita yang menggunakan. Saya Disember 2016. Awal lagi setahun daripada saya 2015 Pak. Kan. Memang rindu gila. Kan. Jadi kita support kawan-kawan kita yang senantiasa menjalankan kerja dakwah dengan teknik masing-masing. Saya dok tengok Pak Ngah dengan cara dia ni geng-geng TikTok saya cerita. Haikal dengan cara dia, Syira dengan caranya, semua ada cara. Daim dengan cara dia, Ustaz siapa lagi? Adenin dengan cara dia, Ustaz Omar Faruqi, apa nama dia? Makudin. Susah aku nak sebut nama dia. Kan? Semua ada cara masing-masing. Kita support kerja-kerja agama ni, insya-Allah, ya. Alright, sambung lagi yang terakhir. Wa man da'a ilaihi hudiya ila siratim mustaqim. Siapa yang mengajak manusia ke arah Al-Quran, siapa yang ajak orang benda baik melalui ayat-ayat Quran, hudiya ila siratim mustaqim, nescaya dia akan diberi petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, Johnny Mac kata siapa tak boleh tidur dengarlah ayat Quran, nescaya akan lelap. Terbaik.
Kan, itu memang betul. Jana Markidin. Walaupun kita selalu buat maksiat, tapi still solat, berdoa ke Allah supaya dijauhkan. Allah makbulkan tak? Dia gini, solat ni asas kewajipan kita kena buat. Dalam masa yang sama, usaha tinggalkan maksiat. Kita jangan buat solat jalan, maksiat pun on. Solat jalan, maksiat pun jalan. Jangan buat gitu. Kan? Dia kena tinggal. Usahakan tinggal. Kalau benda yang melibatkan ketagihan, mungkin dia kena slow-slow lah. Slow-slow kan. Macam orang isap rokok lah kan. Mana dia terus berhenti. Kalau isap kotak, turunkan sikit, setengah kotak sehari. Macam itulah. Jadi dalam masa yang sama, maksiat ni kena tinggalkan. Dan kalau orang itu solat, kata ulama', tetapi maksiat masih berjalan, bermakna solatnya ada masalah. Solatnya tak berapa sempurna. Solatnya tak berapa cantik. Sebab apa tuan-tuan ibu-ibu sekalian? Sebab Allah sebut dalam Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dapat mencegah kita daripada melakukan benda keji dan mungkar dan maksiat. Sepatutnya solat itu jadi defend, jadi pendinding, jadi kita punya antivirus. Vaksin. Vaksin. Jadi vaksin supaya kita jangan buat maksiat. Sepatutnya solat tu jadi benteng. Tiba-tiba kita solat, lepas tu maksiat pun jalan. Solat, maksiat pun jalan. Seolah-olah macam benteng kita tadi tak berapa kuat. Allahu Akbar. Kan? Saya bila sebut benteng ni teringat zaman-zaman sekolah. Ujung 80-an. Pak Ngah mungkin tahu kot, duk KL. Ada tu tempat sebelah dengan Campbell, namanya Benteng. Kenangan. Tu dekat Banting. Dekat Banting. Itu namanya Benteng. Kan? Dia macam, apa nama dia? Doakan saya berubah Ustaz. InsyaAllah. Amin. Baik. Benteng tu. Makan kat Benteng. Mana ada lah Pak Ngah Benteng. Dah ruyuk lah Benteng dekat Campbell tu. Sebelah Campbell kan. Campbell pula. Betul lah. Semua house. Kat situ. Baik. Ustaz ada aura. Semua ustaz ada aura. InsyaAllah. Masing-masing ada tarikan masing-masing kan. Saya ada tarikan saya, kelebihan saya, ada kekurangan saya. Ustaz B ada kekuatan dia, ada kelemahan dia. Ustaz C sama. Semua macam tu. Semua orang macam tu kan. Jadi apa pun tak kisahlah. Tuan-tuan dengarlah kuliah ustaz mana sekalipun, ustazah mana sekalipun. Yang penting kita faham, kita reti, ada kesan. Kan? Kak Noraini kata sedap dengar ustaz terang, rasa tenang je. Risau saya ni. Kan, jangan puji lebih sangat. Pujian tu balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi inilah kuliah yang saya bentangkan pada tuan-tuan ibu-ibu semenjak 1998. Masa mula-mula saya kuliah macam inilah cara sampailah malam ni. Dah 20. Terima kasih Kak Nima bagi duian pula. Dah 20 berapa tahun dah. Kan? Macam ni lah saya maintain kuliah saya. Cuma saya buat penambahbaikan. Saya tengok mana kelemahan dalam saya menyampaikan kuliah, saya baiki balik. Kan? Kita tidak perfect tuan-tuan. Kadang-kadang ada anak murid tegur, kadang-kadang ada yang PM tepi, beritahu ustaz lain kali dalam kuliah jangan buat begini-begini. Ada. Saya tidak nafikan. Selama 20 tahun lebih saya kuliah ni ada benda tu. Jadi kita terima teguran itu. Kita terima teguran itu sebagai
penambah baikan. Jangan kecam orang yang tegur pula, kan? Berlapan dada. Berlapan dada. Terima kasih Pak Ngah doanya. Terima kasih. Jadi tuan-tuan, dengarlah kuliah ustaz mana pun tak ada masalah. Yang penting kita faham, kita suka dengar, kita seronok, kan? Dan kita dapat sesuatu. Macam tu. Ya. Damia Hani, Assalamualaikum Ustaz. Dulu saya ada nombor akaun Maybank, handphone dah rosak, boleh tak bagi nombor akaun tu? Nombor akaun siapa? Nombor akaun audio kuliah ke nombor akaun saya? Kena terang dengan jelas. Kalau nombor akaun audio kuliah, boleh tengok dekat page audio kuliah. Kalau nombor akaun saya, boleh PM saya. Risau ke kan? Jadi boleh PM saya lah, kan? Nak PM macam mana pula gayanya tu. Boleh WhatsApp pada saya lah. 019 243 7476 019 243 7476. Itu nombor handphone saya lah, kan? Jarang bagi-bagi nombor handphone ni, tapi tak apalah. Kalau apa-apa nanti WhatsApp je lah kat situ. WhatsApp saja, InsyaAllah saya akan reply. Jangan WhatsApp bukan-bukan sudah, kan? WhatsApp benda yang baik-baik aja. Ustaz, saya nak belanja Ustaz, jalan. Kan? Itu ceritanya. So, baik, balik pada cerita kita tadi. Siapa yang Ustaz, kalau hati tak tenang, saya dah solat tapi tetap tak tenang. Dia macam ni. Saya baru post saya baru post pagi tadi. Tuan-tuan boleh tengok dekat Facebook saya, Ustaz Rahim Nasir. Facebook saya, Ustaz Rahim Nasir. Saya baru post pagi tadi pesanan Imam Al-Ghazali. Dia kata apa? Pertama, carilah hati kamu ketika solat. Kalau tak jumpa juga, kata Imam Ghazali, carilah hati kamu ketika membaca Al-Quran. Yang ketiga, kalau tak jumpa juga, carilah hati kamu ketika kamu bertafakur, melihat kebesaran Allah. Maksud carilah hati ni makna bila kita solat, kita rasa yang dengan hati kita tu, aku sedang solat, aku sedang sujud pada Allah, aku ni hamba yang kerdil, aku ni banyak dosa. Itu makna carilah hati. Terima kasih Diana. Ketika solat. Kalau tak jumpa juga, cari ketika baca Quran. Bila kita baca Quran, kita rasa, ya Allah, aku menangis. Damia kata belanja Nohal. Terima kasih. Kan? Yang kedua, maksudnya carilah hati kita ketika baca Quran. Bila kita baca Quran, kita tersentak, ya Allah, ayat ni memang tembak kena kat aku ni. Contoh, kita rasa diri kita, betul lah, ayat ni memang tuju tepat ke batang hidung aku. Kita terasa, hati kita ada masa tu, merasai dengan hati. Dan kalau baca Quran pun tak jumpa juga, hati kita macam tak jumpa juga, tak hidup juga. Imam Ghazali kata, carilah hati kamu ketika kamu bertafakur kepada Allah. Tengok langit, tengok bintang, tengok bulan, tengok segala-gala kebesaran ciptaan Allah. Dan kita rasa diri kita kerdil, kita rasa diri kita rasa kita rasa, ya Allah, besarnya alam ini, engkau macam manalah ya Allah, lagi besar daripada segala-gala. Kita bertafakur dengan hati kita. Kalau tak jumpa juga, kata Imam Ghazali di tempat yang ketiga tadi,
Mana pertama dalam solat, kedua baca Quran, ketiga bertafakur. Kalau tiga-tiga ni tak jumpa, Imam Ghazali kata minta dekat Allah hati yang baru, sebab hati kamu sudah mati. Wal'iyadzubillah. Allahu Akbar. Saya sedang cuba mencari hati saya bagaimana nak kuatkan iman supaya tak buat dosa. Kita nak elak dosa ni memang susah sebenarnya. Akhir zaman kan, scroll je nampak orang berjoget kan. Kadang-kadang terberhenti pula tu. Scroll nampak orang dedah aurat. Walaupun sekarang ni dah banyak dah kita scroll nampak kuliah, nampak ustaz bersyarah seorang atas kursi kan. Ada pula yang tegur tu, nampak muka ustaz muda katanya. Kak Zah lah ni. Dia tak puas hati dia kata nampak muka ustaz muda daripada usia yang sebenar. Kak Zah, filter Kak Zah, filter. Ustaz kan baru potong rambut ni. Bila baru potong rambut ni nampak muda sikit. Janganlah jealous. Kan. Minta maaf tu, bergurau. Jangan marah. Jangan stres. Boleh ke ustaz ada surah dalam Quran yang kita suka, itu je kita ulang-ulang? Boleh, tak ada masalah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah olehmu apa yang mudah daripada Quran. Jadi macam mana kita nak hindarkan dosa tadi? Pertama, ialah benda tu susah kan? Iman kita. Kita kena pilih environment yang tidak mendorong ke arah dosa. Environment tu biar environment yang sihat kan, yang sihat. Lepas tu contohlah kalau di pejabat ada geng ngumpat, jangan join geng tu, itu environment yang tidak sihat. Maksud saya begitulah. Yang kedua, kita kena ingat dosa-dosa ni semuanya benda yang Allah tak bagi buat, yang Allah larang, yang Allah tak suka, yang Allah yang Allah benci, yang Allah suruh kita hindarkan. Jadi kita kena lawan nafsu kita. Sebab yang mendorong-dorong nak buat benda tak elok ni nama dia hawa nafsu. Walaupun ada nafsu yang baik. Nafsu yang baik ni apa? Korang ni ustaz gelak pun korang suka ni. Linda kata seronok dengan ustaz gelak. Salah betul lah. Aku gelak pun orang suka. Sekejap lagi aku menangis kan, baru tahu. Kan. Jadi tuan-tuan, apa tadi? Maksiat ni kena elak kan. Kita kena ingat benda tu dosa. Bila dosa, kita cuba tak buat. Sebab nafsu ni ada nafsu yang baik kan? Ada nafsu yang baik. Nafsu yang baik ialah macam ni lah. Kita dengar kuliah, kita nak baca Quran, kita nak sedekah. Itu nafsu-nafsu yang baik. Ada nafsu yang kebanyakannya innan nafsa la ammaratum bisu. Kan? Sesungguhnya hawa nafsu ini sentiasa mengajak pelakunya ke arah yang tak elok. Nafsu selalu ajak kita buat benda-benda tak elok. Malas nak semayang, nafsu. Tak nak semayang, nafsu. Tak suka orang dengar ceramah, nafsu. Tak suka sedekah, nafsu. Nafsu ni dia suka macam tu lah. Dia suka benda-benda macam tu. Jadi kita kuatkan iman, kita tahan nafsu kita, tahan sekejap aja. Sebab dunia ni bukan hidup lama sangat tuan-tuan. Kita ke nafsu ni, saya nak tanya, ikut nafsu ni seronok dia lama mana? Orang zina, lama mana seronok berzina? 5 minit je, lepas tu dah tak rasa apa dah. Seronok buat maksiat, berapa lama sangat? Nak mabuk minum arak tu berapa lama seronok dia? Sekejap je tuan. Tapi nak menanggung besok, nak menanggung di akhirat nanti. Kan? Uduk pun kena betul ustaz. Ya, betul-betul. Semua benda kita buat kena betul. Ambil uduk pun kena kaedah yang betul kan. Baru ibadah kita sempurna.
Jadi kita hindarkan. Ada yang tanya ni, apa ibadah yang biasa dilakukan oleh orang alim dalam bulan Syakban? Biasanya dalam bulan Syakban ni kita banyakkan sedekah lah. Banyakkan sedekah. Berpuasa ni, dia kalau dah masuk nisfu Syakban minggu depan, sudah tidak digalakkan lagi kita berpuasa sunat. Bagi rehat-rehat dulu. Terima kasih Hisham, Diana, terima kasih. Kita rehat-rehat dulu 2 minggu untuk menghadapi Ramadan. Kecuali lah orang yang nak qada puasa, tu dibenarkan lah. Kan? Jadi biasanya kalau bulan Syakban ni banyakkan zikir, banyakkan selawat, banyakkan sedekah, banyakkan baca Quran. Itu biasa orang buat lah. Kan? Dan insya-Allah nantilah dalam beberapa hari menjelang Ramadan, kita akan buat kuliah-kuliah khas sempena masuk Ramadan. Kita akan bincang apa masalah puasa, batal puasa, makruh puasa, wajib puasa, sunat puasa, bila nak bangkit sahur, pukul berapa sahur tu, kita akan bincang. Buat-buat tenang dulu. Ya. Tips untuk tenang hati, taat perintah Allah, tinggalkan larangan. Jangan nangis Ustaz, makin lebat diterolak ni Kang. Kenapa? Sana hujan ni. Waalaikumsalam Erna Lisa Abdul Aziz. Ya, terima kasih Syakuran, terima kasih banyak. Terima kasih Ustaz. Hope jumpa Ustaz selalu dalam TikTok. Diana, follow Ustaz. InsyaAllah jumpa, setiap hari jumpa. Kan? Malam besok hari apa? Rabu. Malam besok kita ada kuliah lagi nah. Malam besok 9 suku malam kita ada live lagi. Stay tune. Tomorrow night. Malam besok tomorrow night sekali aku. Kan? Malam besok. Jadi tuan-tuan, follow insya-Allah. Saya akan postkan video saya di TikTok sehari. Sekarang ni dah makin banyak, saya terpaksa postkan. Satu hari sejak semalam, dulu semalam saya post 4-5 video sehari. Yang sebelum ni saya post hanya 2-3 video sehari. Jadi macam mana boleh jadi banyak macam tu tuan-tuan? Sebab soalan yang masuk dekat saya terlampau banyak. Soalan yang masuk dekat saya, Ustaz ada buat kuliah subuh. Kuliah subuh hari Ahad ni ada. Saya dapat jemputan dekat surau An-Najahiyah section 19 Shah Alam hari Ahad. So insya-Allah dari saya membazir shilling tempat yang tak faedah, baik saya bagi Ustaz. Terima kasih Syakuran. So hari Ahad ni saya akan buat kuliah subuh dekat surau An-Najahiyah, dan insya-Allah saya buat live kuliah subuh. Kuliah subuh pukul 6 lebih macam tu lah, 6.30 macam tu. Dan hari Jumaat ni saya ada tazkirah Jumaat di surau Ikhwan Desa Bakti Selayang. Pun saya akan buat live juga dekat TikTok. Facebook saya cuba. Itu. Cuma jadual rutin saya, just nak cakap Ustaz comel. Korang ni janganlah macam-macam. Kan? Jadi rutin harian saya Isnin sampai Jumaat saya ada kuliah setiap malam buat masa ini. Tapi kalau dah ada besok panggilan kuliah-kuliah maghrib di surau masjid, tu jadual saya berubah lah. Jadi untuk masa ni tak ada masalah, kita buat malam 9 suku, buat masa ni lah. Tapi Ustaz akan update setiap hari. Betul ke kalau potong kuku time malam-malam nanti ada benda duduk kat kita? Tak betul. Buka dalam kitab sirah ada sahabat Nabi kerak kuku malam-malam, tak ada masalah. Kan? Tak ada masalah. Sebab yang masalahnya orang tua kita dulu yang berpesan. Dia cuba mentarbiah kita cara macam tu lah. Dia kata jangan kerak kuku malam, nanti ada benda tenggik lah, benda duduk. Sebenarnya dia tak bagi kerak malam tu sebab tak nampak. Zaman-zaman dulu kan lampu tak apa ada. Itu puncanya. Tapi kalau tengok dalam kitab, kan, dalam kitab tak ada larangan pun kerak kuku malam. Sahabat Nabi ada, Ibnu Omar kalau saya tak silap, ada saya baca mereka kerak kuku malam, tak ada apa masalah. Nabi tak larang pun, kan, tak ada apalah. Yang penting kerat, jangan tak kerat. Macam tu.
Nama lokasi. Ustaz berkuliah dari mana? Sekarang ni saya berkuliah daripada rumah. Cuma hari Jumaat ni ada jemputan. Itu saya tergelak besar lah. Rina Sebi kata, Bak kata Ustaz Adenin, ini semua mitos. Kan, ini semua mitos. Lawak kat Ustaz Adenin tu. Ada orang berkenan kat dia. Dia jawab soalan tu kan, saya berkenan kat Ustaz katanya. Sudahlah, Ustaz tu dah anak 2 tu, jangan diusik-usik. Jadi sekarang ni saya buat kuliah di rumah. Cuma hari Jumaat ni saya dapat jemputan tazkirah dekat Surau Ikhwan, Desa Bakti Selayang, dekat belakang Pasar Borong Baru Selayang. Hari Ahad saya ada kuliah subuh dekat Surau An-Najahiyah, Seksyen 19 Shah Alam. Kalau simpan kuku panjang boleh tak? Nak buat apa simpan panjang-panjang? Kan? Tak payah simpan panjang, tak elok. Kotor-kotor. Kuku ni nanti kuman masuk. Kan? Dia taklah sampai haram, tapi maknanya nanti susah kita nak mandi wajib, nak ambil air semayang, kan? Kuku panjang sangat. Kita tanya diri kita, apa fungsi bela kuku panjang? Menyusahkan diri lah saya rasa. Dia kata senang nak korek hidung, Ustaz. Besar mana lubang hidung kita? Kan? Kita nak korek dalam mana? Jari yang Allah bagi ni cukup dah kot nak korek hidung. Kan? Tak perlu extra pakai kuku panjang-panjang macam tu. Kan? Tak comel lah. Saya paling pantang tengok orang Islam yang bela kuku panjang, tak kemas. Kan? Terutama orang berniaga kan. Orang berniaga tu tengok dia tak kemas macam tu, kita nak beli pun tak selera. Dia jadi gitu kan. Kita nampak macam kotor, selekeh kan. Orang Islam kena smart lah. Orang Islam kena smart. Itu saya kata tadi. Sarjana utama Sungai Buloh. Betul. Jadi tuan-tuan ibu-ibu sekalian, itu saya sebut kuliah saya pagi tadi kan. Kuliah saya pagi tadi, saya kata apa? Terima kasih Hisham. Saya kata semua macam Ustaz Mawi. Agak-agak kena gatal hidung. Kan? Jadi pagi tadi kan saya sebut, saya teruja seronok sebab Selangor dah mula boleh dibenarkan berkuliah mulai hari ini. Hari ini. Kan? Hari ini. Ya? Cantik. Doakan yang terbaik. Boleh ke kita, betul ke ada hari-hari khusus ziarah kubur? Dia sebenarnya asasnya nak ziarah bila pun tak apa. Kita nak pergi hari Senin boleh, hari Selasa boleh, kan? Tapi kalau cantik, kita pergi hari Jumaat, ambil penghulu segala hari tu. Kalau berani sikit, malam. Pergi ziarah malam. Rasa-rasa macam handal sikit kan. Takut apa kubur? Kan? Kubur bukan ada apa pun. Mayat kat dalam tu, kita kat atas. Cik, Ustaz sembang macam kemas je kan. Dah. Tanya nak pergi kubur bila-bila kan. Boleh pergi bila-bila. Ambil hari Jumaat je. Kan? Kalau dah kita lalu tu ketulah hari Selasa, singgah lah. Kan? Tak nanti, oh ini Selasa tak boleh lah. Kan? Tak. Boleh je. Tak ada larangan pun. Kecuali lah macam pagi raya tu. Kan? Pagi raya ni dia jadi isu sikit sebab ramai sangat. Dia jadi ramai sangat orang kat kubur, jadi masalah pula. Belaga punggung yang datang pun pakai baju raya lawa-lawa, jadi fitnah pula kan. Itu elakkanlah. Kita pergi petang raya. Hari pertama pergi petang, orang tak ada. Pergi pagi raya lepas sembahyang raya tu, jangan buat pasal bang. Berniaga-berga berlaku. Kan? Penuh orang kat kubur tu. Jadi kita pandailah cari ruang-ruang yang terbaik. Boleh tak pegang Quran tanpa wuduk? Tak boleh. Quran ni kitab suci, mesti kena ada wuduk. Ya? Kecuali kalau tafsir lah, kata ulama, Quran yang ada tafsiran tu, itu diharuskan. Ya? Baik. Ya, betul Ustaz, tak berkenan tengok orang bela kuku panjang.
Allahu Akbar. Okey, habis dah pukul 10 lah. Udahlah tu. Udahlah tu kan. Jadi tuan-tuan, itu saja untuk malam ni. Tengah sedap-sedap kita berhenti tak? Dekat ada hari gitu. Pegang pesanan Tuan M. Tengah seronok berhenti. Macam tu kan. Tengah sedap berhenti. Jangan main-main. Kena pegang pesanan orang tua-tua. Yang baik kita pegang lah, ya. InsyaAllah. Terima kasih Pak Nga. Sudah-sudah Pak Nga. Pak Nga adalah apa lepas ni? Roh arwah hanya ada di kubur pada hari Jumaat. Tak adalah, kan? Ada orang PM saya soalan tu, saya belum jawab lagi. Nanti saya jawab, ya. Bab kubur, sebab dia tanya ziarah kubur tu. Ada orang tanya saya, Ustaz duduk mana Ustaz? Sungai Buloh, Selangor. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Oh, tak ada malam ni. Okey. Baik. Itu yang saya nak share sikit pada malam ni. Terima kasih banyak semua sahabat-sahabat di Facebook, Kak Rahani daripada Simpang Pulai. Kak Rahani duduk Simpang Pulai. Cepatnya pegang Quran dalam phone tak perlu wuduk. Betul kan? Tak perlu wuduk. Dan handphone boleh bawa masuk dalam tandas lah, tapi jangan buka apps Quran tu. Sebab ada orang tanya kan, kalau kita ada handphone dalam Quran, boleh tak bawa masuk handphone tu dalam tandas? Boleh, tapi jangan buka apps Quran tu lah. Dia macam tu. Baik, itu saja untuk malam ni. Baru je tengoklah dah nak tutup. Itulah Ustaz minta maaf. Ustaz start 9 suku dan biasanya habis pukul 10. Macam tu kan. Jadi terima kasih, minta maaf banyak yang baru masuk. Boleh tengok video-video lain lah yang Ustaz dah postkan. Sekejap lagi pun Ustaz akan post satu lagi video yang kelima untuk hari ni. Sebab soalan yang ada masuk ke Ustaz dah beratus soalan yang Ustaz belum sempat lagi jawab ke semuanya. Ada yang senang soalannya, ada yang sederhana, ada yang susah, ada yang langsung Ustaz tak boleh nak jawab pun ada juga kan. Soalan dahsyat-dahsyat semua. Ada yang lawak punya soalan pun ada. Semua ada. Yang PM dekat Ustaz, semua ada. Jadi Ustaz cuba satu persatu, mana yang Ustaz boleh jawab, Ustaz akan jawab. Jadi bawa-bawa bertenang. Bawa-bawa bertenang. Yang penting kita mengaji elok-elok, fahamkan agama ni baik-baik. Dan kesimpulan akhir yang pertama, bersahabat dengan Quran. Jangan tinggalkan Quran dalam hidup, jangan membelakangkan Quran, jangan mengabaikan Quran. Dan yang kedua, sampai kesudah tak boleh follow live TikTok Ustaz. Apa yang tak boleh? Kak Azhar pergi dekat nama saya Ustaz Bambam tu kan, tengok ada lilap-lilap atas muka saya tulisan live tu. Dia lah tu, petik aja kat situ terus masuk live kan. Semudah ABC saja. Wah. Tapi nak habis dah, tak payah petik lah, besok pula kan. Kalau tak tahu baca Quran macam mana Ustaz? Kalau kita tak tahu baca Quran, kita cuba belajar dulu, tak ada masalah, belajar pelan-pelan kan. Tapi kena tahu paling kurang Fatihah, sebab itu surah wajib kan dalam solat. Tapi kalau surah lain kita tak tahu, tak apa, cuma kita belajar pelan-pelan. Kita belajar, cari guru ke, belajar elok-elok tajwid sikit-sikit kan, asas-asas. Yang penting kita boleh baca pelan-pelan, pelan-pelan kayu, tak apa, slow and steady, ya. Doa pada Allah, ya Allah aku ni lemah, jahil, Quran tak reti, tolong bantu aku ya Allah. Minta doa, insya-Allah Allah bantu kita. Terima kasih muslimin-muslimat di Facebook, di TikTok. Doakan saya SPM batch 4 Ustaz, insya-Allah. Dah ambil SPM kan ke belum? Kalau baca Quran kat handphone sama tak pahala? Baca Quran dalam handphone dengan baca Quran dalam Quran, pahala tak sama.
Sebab bila kita baca Quran, baca tu sama-sama pahalanya. Tapi sebab bila kita baca dalam Quran, kita menengok Quran tu dapat pahala tambahan. Kita tengok ayat Quran yang ada dalam Quran, dapat pahala tambahan. Lepas tu kita ada pahala pegang Quran, pahala wuduk lagi. Banyak pahala dia. Tapi tak apalah. Dalam handphone ni sebenarnya untuk emergency. Kan? Kita dropkan bini sekejap pergi beli barang, kita duduk dalam kereta baca Quran. Pegang handphone, bukan handphone tu. Itu masa-masanya. Atau masa-masa emergency yang Quran tak ada dekat dengan kita. Kan? Tapi saya install Quran tu untuk rojokkan. Senang saya nak cari ayat-ayat apa kan. Kita type aja dia keluar, senang. Jadi banyak kaedah dan banyak benda yang Allah bagi kita kemudahan. Tapi apa pun membaca Al-Quran dengan mashaf Quran itu yang the best, yang paling terbaik, yang paling cantik pada sisi Allah. Baca Quran di handphone pun bagus daripada langsung tak baca. Saya dulu duduk pondok reti, sekarang satu pun tak tahu. Tak apa, kita mengaji balik. Ustaz, doakan saya dan suami dikurniakan zuriat, insya-Allah. Sakinah 84. Dan Ustaz nak bagi sikit tips, bukan tips lah, macam bagi mereka-mereka yang lambat dapat zuriat atau belum dapat zuriat. Pertama, suami isteri dua-dua kena buat, iaitu istighfar setiap hari 300 kali. Paling kurang 300 kali setiap hari suami isteri kena buat. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 300 kali. Dan yang kedua, selawat 1000 kali. Husband and wife, selawat dua-dua 1000 kali. Suami 1000, isteri 1000. Every day. Amalkan berterusan, insya-Allah. InsyaAllah apa tu Allah pasti akan bagi rezeki zuriat, insyaAllah. Selain ikhtiar lain lah, perubatan ke apa, itu lain. Yang ni saya cerita dari sudut agama, dari sudut ikhtiar agama kita. Istighfar 300 kali, selawat 1000 kali, insyaAllah. Dan sentiasa sangka baik, di bulan sangka baik dengan Allah, Allah beri zuriat pada kita. Kan, itu ceritanya. Kalau apa tadi, isteri puasa, isteri mengandung bulan Ramadan, boleh tak puasa? Kalau dia tak larat, tak apa, tak puasa. Sama ada dia punya badan tak larat atau dia bimbangkan kandungan dia, diharuskan dia tidak berpuasa. Isteri saja. Suami yang kata-kata pula tak puasa. Suami kena puasa. Suami kena puasa. Kalau mimpi yang tak baik, adakah tanda atau mainan tidur? Wallahualam. Dia kadang-kadang mainan tidur, kadang-kadang gangguan. Terima kasih. Siapa yang bagi gift tadi? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dah hilang pula dah. Jadi tuan-tuan, itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita jumpa. Kalau tips jodoh macam mana Ustaz? Tips jodoh pula dah. Pertama, kita carilah. Kita cari. Mahira, terima kasih Mahira. Kita cari. Kita cari jodoh yang baik-baik, insya-Allah. Kita doa pada Allah, minta, ya Allah, aku ni umur dah bagian-bagian, teringin nak cari jodoh, ya Allah, tapi aku ni mungkin pemalu ke apa kan. Cerita dengan Allah, bercerita dengan Allah, minta Allah permudahkan, Allah akan bagi, insya-Allah. Sebab benda tu semua dia dah tulis kan, dia dah aturkan untuk kita sampai masa, insya-Allah. Terima kasih good girl bagi channel kat Ustaz. Okey, itu saja untuk malam ni. Terima kasih banyak. Yang baik, yang benar daripada Allah, yang kurang kelemahan diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua, Allah ampunkan dosa kita, Allah berkati hidup kita,
dan Allah selamatkan kita daripada COVID-19, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kafarah, suratul As, dan bacaan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana haza jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina syaqiyan wa la mahruman wa la matruda wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.